Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid, apa kabar? Cikgu harap kamu masih bersemangat untuk belajar. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang penjodoh bilangan. Apakah itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Apakah itu kata bilangan? Kata bilangan ialah jumlah ataupun kiraan bagi sesuatu benda. Cuba kita lihat contoh di dalam gambar ini. Gambar ini menunjukkan sebuah rumah. Se merujuk kepada kata bilangan. Maksud se di sini ialah satu. Buah ialah penjodoh bilangan bagi rumah. Penjodoh bilangan juga digunakan untuk menentukan bentuk sesuatu benda mengikut saiz, rupa dan bentuk. Maksudnya di sini bagi objek itu ada penjodoh bilangannya yang tersendiri. Antara penjodoh bilangan yang kita akan pelajari ialah buah, kaki, batang, biji, keping dan juga helai. Jom kita lihat penggunaannya. Penjodoh bilangan yang pertama ialah orang. Penjodoh bilangan ini kita gunakan untuk manusia. Di dalam penulisan, kita menggunakan penjodoh bilangan orang ini merujuk kepada orang seperti seorang hakim, seorang guru dan seorang bomba. Penjodoh bilangan seterusnya ialah ekor. Kita menggunakan penjodoh bilangan ekor ini untuk semua jenis haiwan termasuk ikan dan juga serangga. Ini antara contoh haiwan iaitu seekor kucing, seekor gajah, seekor ikan, seekor lebah. Seterusnya, biji. Penjodoh bilangan biji kita gunakan untuk benda-benda yang kecil, bulat dan juga semua jenis buah-buahan. Sebagai contoh, 6 biji telur, 6 biji batu, 5 biji rambutan dan juga sebiji bola. Penjodoh bilangan seterusnya ialah batang. Penjodoh bilangan ini kita gunakan untuk benda-benda yang lurus, panjang dan juga keras. Contoh objeknya ialah penyapu, pembaris, pen, tiang dan juga sungai. Untuk sungai, kita turut menggunakan penjodoh bilangan batang kerana sungai ini lurus dan juga panjang. Penjodoh bilangan seterusnya ialah buah. Buah ini kita gunakan untuk benda-benda yang bersaiz besar, tempat, bangunan dan juga kenderaan. Mari kita lihat apakah contoh objek. Televisyen. Untuk tempat, kita turut menggunakan penjodoh bilangan buah. Begitu juga dengan kenderaan, sebuah motosikal dan juga sebuah sekolah. Seterusnya, penjodoh bilangan kaki. Penjodoh bilangan ini kita gunakan untuk benda-benda yang berkaki dan juga bertangkai. Contohnya, sekaki payung, sekaki cendawan. Seterusnya, utas. Penjodoh bilangan utas ini kita gunakan untuk benda-benda yang panjang dan juga boleh digulung. Antara objek yang panjang dan boleh digulung ialah benang, reben, rantai dan juga tali. Seterusnya, penjodoh bilangan bilah kita gunakan untuk benda-benda yang tajam dan juga runcing. Runcing di sini maksudnya tajam dan juga panjang. Antara objeknya ialah pisau, gunting dan pedang. Penjodoh bilangan keping pula kita gunakan untuk benda-benda yang rata, nipis dan juga lebar. Antara objek atau kata nama ialah duit, kertas, roti dan juga papan. Seterusnya, penjodoh bilangan pasang kita gunakan untuk semua benda yang berpasangan. Maksudnya dia ada dua benda yang sama.
Antara objeknya ialah cermin mata, kasut dan juga anting-anting. Seterusnya, penjodoh bilangan kuntum. Penjodoh bilangan ini kita gunakan khas untuk bunga, berbagai jenis bunga. Okey, antaranya bunga raya, bunga mawar dan juga bunga kekwa. Cikgu harap murid-murid faham dengan penjelasan yang cikgu berikan tadi. Sebagai latihan pengukuhan, mari kita uji minda. Cuba kamu lihat gambar ini. Adakah kamu dapat kenal pasti apakah penjodoh bilangan yang terdapat di dalam gambar? Ya, penjodoh bilangan yang terdapat di sini ialah batang, pokok, kaki untuk payung, buah untuk kolam, orang untuk lelaki. Sekarang mari kita jawab latihan isi tempat kosong berdasarkan gambar yang cikgu telah tunjukkan. Okay, pada hari Sabtu yang lepas, saya dan keluarga bercuti di Rasaria. Kami menginap di sebuah hotel. Pemandangan dari bilik sangat indah. Terdapat sebuah kolam yang besar di kawasan tempat penginapan. Kolam itu dikelilingi beberapa pokok kelapa yang sangat tinggi. Apakah jawapan penjodoh bilangan bagi pokok kelapa? Ya, batang pokok kelapa. Okay. Beberapa payung juga diletakkan di tepi kolam. Apakah penjodoh bilangan bagi payung? Ya, oleh kerana payung merupakan objek ataupun benda yang berkaki, maka penjodoh bilangan yang sesuai ialah kaki. Kelihatan lelaki sedang berjalan menuju ke arah kolam. Telah cikgu terangkan sebelum ini, penjodoh bilangan bagi manusia seperti lelaki, perempuan, hakim, bomba, guru dan sebagainya. Okay, kita gunakan penjodoh bilangan orang. Jadi, kelihatan seorang lelaki sedang berjalan menuju ke arah kolam. Mari kita baca semula karangan ini. Pada hari Sabtu yang lepas, saya dan keluarga bercuti di Rasaria. Kami menginap di sebuah hotel. Pemandangan dari bilik sangat indah. Terdapat sebuah kolam yang besar di kawasan tempat penginapan. Kolam itu dikelilingi beberapa batang pokok kelapa yang sangat tinggi. Beberapa kaki payung juga diletakkan di tepi kolam. Kelihatan seorang lelaki sedang berjalan menuju ke arah kolam. Okey, cikgu harap murid-murid dapat faham tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengukuhkan lagi pemahaman kamu tentang topik ini, kamu diminta untuk menjawab soalan kuis yang cikgu telah masukkan di dalam Google Classroom. Sebagai tanda sokongan, jangan lupa subscribe dan like video.